بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتعرف اسمنا نور حنان حسنى بنت محمد ذي الدين، رقم طلبة 067480. موضوعنا اليوم هي نقد الداروينية. أيوة، يقول دكتور عبد الحليم سويدان: لقد أثارت النظرية الداروينية كثيرا من النقد، ثم أراد طائفة منها قال أنها بعد ذلك إنها جزء يسير من انتقادات كثيرة أخرى وجهت إلى الداروينية. فلنعد على وجه السرعة هذه الانتقادات وغيرها، آخذين بعين الاعتبار ما وجه داروين نفسه إلى نظريته من مشكلات اعترافه بالنسبة لكثير منها بأنها مشكلات عويصة، واكتفى بذلك محاولة حلها أو الإجابة عليها. Kritikan terhadap Darwinism menurut Dr. Abdul Halim Suwaidan bahawa teori Darwinism telah menimbulkan banyak kritikan. Beliau telah membentangkan sebahagian kecil dari kritikan yang telah ditujukan kepada teori tersebut. Di sini, kita sebut kritikan tersebut secara ringkas sahaja dengan mengambil kira pengakuan Darwin sendiri tentang beberapa masalah yang sangat rumit tanpa cuba diselesaikan atau diberi jawapan. أولا إن الواقع الذي نشاهده يتنافى بشكل حاد مع ما سماه داروين بقانون الاستيفاء والبقاء للأصلاح، فإن الكون لا يزال بعد كل ما قطعه من عمره المديد يعج بأصلح والصالح وغير الصالح من شتى أصناف الحيوانات، بدءا بالحلامية إلى القردة فالإنسان. ولو كان قانونه صحيحا، هي ذي نقطة البدء لا تزال تكور بحيواناتها الضعيفة متخلفة، ولا تزال تتمتع بحياتها وخصائصها المعاشية كما يتمتع بها سباقون مثلا بمثلين. Realiti yang kita saksikan sangat bercanggah dengan yang disebut oleh Darwin sebagai undang-undang pemilihan tabi'i, dan yang kuat itulah yang kekal. Alam semesta setelah sekian lama melalui peredaran zaman masih tetap dipenuhi pelbagai peringkat. Peringkat yang lebih banyak, yakni lebih kuat, peringkat yang layak atau yang kuat, dan peringkat yang tidak layak atau tidak kuat dalam pelbagai jenis kehidupan haiwan. Bermula dari molluska kepada kera, membawalah kepada manusia. Jika undang-undang itu benar, tetapi titik permulaan ini masih tetap dan terus menguasai sifat-sifat kehaiwanannya yang lemah dan ketinggalan, dan masih terus mempunyai atau memiliki kehidupannya dan sifat-sifat kekhususannya seperti mana juga yang benar-benar dimiliki oleh yang lebih awal dalam proses perlombaan tersebut. Ismi Nur Aisyah Amira binti Darobi, Raqmu Talabah 06749494. Yang kedua, Dr. Abdul Halim Suwaidan mengkritik teori Darwin, al-istifa' wal baqa' lil aslah, pemilihan tabi'i dan yang kuat itulah yang kekal. Kritikan beliau terhadap teori tersebut ialah inna kulla minal maut wa najah minal maut kasiran ma yakuna aidan ila al-musadifah al-mujarradah la ila sifatu khasah fil farad. Setiap yang musnah dan yang terselamat itu kebanyakannya kembali kepada kebetulan, kehendak Allah SWT, bukanlah kepada sifat-sifat khusus yang ada pada diri setiap individu, sama ada kuat ataupun lemah. Contohnya tsunami. Tsunami yang melanda di pantai akan menyebabkan ribuan mangsa terbunuh dan meninggalkan ribuan bangkai. Tetapi dalam keadaan sedemikian, masih ada yang terselamat dan terus hidup. Jelaslah di sini bahawa
Bukanlah mati itu memilih dan menapis golongan yang lemah untuk mati, dan bukanlah yang terselamat daripada mati itu golongan yang layak dan kuat untuk hidup. Sebaliknya, semua perkara ini berlaku atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. اسمي نور أنيس أمالي بنتي مرزوكي ورقم الطلبة 067448 Seterusnya, kritikan Darwin yang ketiga iaitu Yara'ahu Darwin an at-tabi'ah tusiru ma'a jama'a al-ahya' hisbu qanun al-istifa' wa ibqa' al-islah. Yang bermaksud, dakwaan Darwin ini mengatakan bahawa orang yang berdarjat memiliki kuasa ataupun boleh memilih sama ada mereka mahu hidup, mati ataupun kekal. ولكن على أن الدراسة الإحصائيات التي إثبتها علماء هذا الشأن تبين أن الموت يداهم في أول أمر الأفراد الذين قد يرتفعون عن النمط العادي. Pada kajian statistik menunjukkan bahawa orang yang berdarjat ini berpotensi untuk mempunyai risiko untuk mati terlebih dahulu berbanding mereka yang berada di peringkat biasa. Hal ini kerana boleh dikatakan bahawa disebabkan oleh perbezaan corak kehidupan di antara mereka, sebagai contohnya dari segi aspek tekanan, dari segi perbezaan pengambilan makanan dan banyak lagi. Jadi, natijah ini menafikan serta menyalahi teori Darwin dan juga ramalannya. Ismi Amal Najah binti Saiful Bahari, Masbufatin Arqam 068762. InsyaAllah saya akan meneruskan poin yang keempat, iaitu Inna amaliyatan al-istifai laysat harakatan aliyah sawa'un i'tibarnaha istifaan san'iyan aw tabi'iyan bal hiya wasilatan tastahdifu ghayah wasa'ya nahwa ghayatin ma yu'tabaru aqad amaliyatin al-fahmu wal-idraka. Maksudnya, proses pemilihan atau penapisan bukannya gerakan mekanikal sama ada dalam bentuknya yang direka ataupun dalam bentuk asalnya yang tabi'i, tetapi merupakan jalan dan cara yang mencapai matlamat itu. Merupakan proses yang memerlukan daya kefahaman ataupun persepsi yang rumit. Jadi, teori Darwin yang menyatakan bahawa manusia yang berevolusi daripada binatang yang berupa kera ataupun seumpamanya disanggah oleh para ilmuwan pada ketika itu. Hal ini kerana menurut bukti yang telah sedia ada pada zaman berikut, mereka mempercayai bahawa manusia ni tidak pernah berganti wujud ataupun tidak pernah berganti rupa sejak awal mula penciptaan daripada Nabi Adam alaihi salam. Seterusnya, fakaifa yamkinu isnadu dhalika ila tabi'atin allati la manasan min tafsiri amaliha wa athariha muhimman tanawwi'at at-ta'abir anhuma bil aliyati aw al-ashwaiyati al-mujarradah. Kritikan teori Darwin yang berikutnya ialah bagaimana proses yang demikian ni boleh disandarkan ataupun dihubungkan kepada tabiat yang bersifat mekanisme atau yang bertindak membuta tuli tanpa matlamat. Okey, melihat kepada ketidakseragaman ciri-ciri dan anggota yang terdapat antara manusia dan kera ni seperti ekor, suara, rambut dan daya kekuatan yang berlainan di antara keduanya menunjukkan bahawa teori itu tidak benar. Kenapa manusia tidak mempunyai ekor seperti kera dan kenapa kera tidak boleh bercakap seperti manusia? Hal ini kerana kedua ciptaan tersebut ada pengkhususan masing-masing. Yang seterusnya, وانتخاب الأصلها لا بد أن يعتمد على قانون يميز الأصلها عمن دونه ويعلل ذلك ويوجهه فعلى أي قانون تستند الطبيعة في انتخابها وما هو التعليل الذي خدمته الطبيعة لذلك ثم انطلقت متأثرة به. Maksud yang seterusnya, pemilihan bagi yang lebih layak dan lebih kuat mestilah berasaskan undang-undang yang dapat membezakan
antara yang lebih layak atau lebih kuat daripada yang lebih rendahnya, yang dapat memberi sebab dan dapat mengarah dan memandunya. Atas undang-undang apakah yang dijadikan panduan oleh tabiat atau nature itu dalam pemilihannya? Dalam konteks kalau nak membandingkan manusia, biarpun terdapat sedikit kesamaan ciri-ciri di antara manusia dan juga kera dari segi contohnya kemampuan minda dan otak mereka dalam mengendalikan kehidupan sehari-harian, tetapi tidak layak untuk seseorang itu menyamakan antara manusia dan juga kera, kerana Allah telah mengangkat darjat manusia itu semulia-mulianya di antara makhluk lain, jin dan juga binatang. اسمي نور سكينة بنت زكفلي. رقم الطالبة 065545. ثم الخامسة إن الغاية الحياة من أن يتسلل إليها ضعيف لا تتوفر فيه مجموعة الصفات الصالحة، أي سير على الطبيعة لو كان الأمر بيدها من أن تذهل عنه. Maksudnya, sepatutnya untuk menahan si daif itu daripada terus hidup adalah lebih mudah bagi alam tabi'in atau nature daripada menepatinya jika benar hidup itu di bawah kekuasaannya. Apabila si daif itu mulai hidup dengan cergas dan terus menjalankan tugas-tugas kehidupan seperti juga spesies kehidupan yang lain, tiba-tiba alam tabi'i telah menyedari lalu meragut spesies yang lemah itu bersama dengan kumpulannya yang sebaya untuk dibinasakan. Tindakan itu dilakukan olehnya seolah-olah ia mahu membetulkan kesilapannya yang tidak sepatutnya berlaku, iaitu sewaktu ia tidak mematikan setiap yang lemah dan daif. ثم إن كان هذا الضعيف محكوما عليه بالتكليف فالزوال لأنه ليس من صنف الصالح أو الأصلح، فلماذا أو وجدت الطبيعة هذا الذي تريد اليوم أن تقضي عليه أو تؤخره عن المركب. Bermaksud, jika yang lemah dan daif itu dihukum sebagai ketinggalan lalu pupus dan hilang kerana tidak tergolong dalam kumpulan yang layak untuk terus kekal dan hidup, maka mengapa alam tabi'i mewujudkan mana yang mahu dibinasakan pada hari ini atau yang hendak dikemudiankan dari perjalanannya dalam rombongan yang hidup? Tetapi jika kita katakan bahawa mewujudkan itu bukan dari kerja tabi'i, maka lebih patut bagi alam tabi'i itu tidak campur tangan dalam kerja memperbaiki alam semesta ini melalui apa yang dinamakan pemilihan tabi'i, iaitu dengan membasmi dan membinasakan sesetengah kewujudan spesies yang lemah atau yang telah dalam pemilihan untuk mewujudkan dia di alam lain. اسمي شفيقة نازرة بنت محمد رازي. رقم الطلبة 067497. Okey, seterusnya saya akan sambung pembahasan kawan saya, iaitu kritikan terhadap Darwin yang ke-6. Okey, jika benar prinsip pemilihan tabi'i ini menjadi punca kepada evolusi yang berterusan dalam semua kejadian dan perkembangan, maka mengapa kita tidak menemui daya kekuatan berakal atau berfikir pada kebanyakan manusia yang lebih tinggi peringkat evolusi nisbah kepada yang lain? Okey, maksudnya dekat sini, dalam teori Darwin ni, setiap spesies yang hidup dari satu nenek moyang. Spesies yang ada sebelumnya ni lambat laun berubah menjadi spesies yang lain, dan semua spesies muncul dengan cara ini. Okey, perubahan spesies ini berlangsung secara bertahap, iaitu sedikit demi sedikit dalam jangka waktu jutaan tahun. Okey, persoalannya dekat sini, mengapa kera, gorila, orang utan atau yang seumpama dengannya ni tidak mempunyai daya kekuatan akal yang berfikir yang dimiliki oleh manusia? Yang seterusnya, laqad arada Darwin hadhihi mushkilah allati wajhaha ilayhi kama yaqulu huwa fi kitabihi aktharu min katibin walakinahu lam
mahjub anha wa inna allaka 'alaiha biqaulihi, yang bermaksud Darwin ni telah membentangkan masalah ini yang juga telah dikemukakan oleh banyak penyelidik kepadanya, seperti yang diakui oleh beliau sendiri di dalam bukunya, tetapi beliau ni tidak memberi penjelasan, sebaliknya hanya memberi ulasan dengan menyatakan tidak selayaknya kita mencari jawapan yang terbatas dan terkhusus kepada soalan seperti ini. Sekali lagi, Darwin telah membentangkan masalah ini di samping beberapa masalah lain dengan gaya dan cara yang berlainan. Beliau ni menegaskan kelemahannya untuk memberi jawapan. Kesimpulannya, oleh kerana perkara yang bercanggah dengan kejelasan akal fikiran untuk kita cuba menjawab pertanyaan seperti ini atau yang seumpama dengannya dengan suatu jawapan yang jelas, maka kita sedar bahawa kadar kejahilan kita tentang sejarah setiap spesies yang wujud di dunia ini, yang mana hanya Allah SWT yang maha mengetahuinya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada kawan saya seterusnya. اسمي نور أفيكة بنتي ألياس ورقم طلبة 06744882. Seterusnya saya akan menyambung isi yang ketujuh, iaitu dakwaan Darwin yang ketujuh. واضح داروين أن جميع الحيوانات والنباتات اليوم تأتي من أنواع الحياة القادمة ملايين سنين. Maksudnya kat sini, mengikut dakwaan Darwin menerusi bukunya yang bertajuk The Origin of Species by Means of Natural Selection, Darwin menjelaskan semua haiwan dan tumbuhan pada hari ini berasal dari spesies hidupan purba yang berevolusi sejak jutaan tahun lalu. Kritikan untuk dakwaan tadi itu ialah laqad sabiq ladai ad-dirasah an kasiran min nabatati Mesir wa hayawanatiha lam tataghayyar an wadi'uha khilal qurun kathirah mutatawilah. Kritikan itu bermaksud, akan tetapi kajian dan penyelidikan telah membuktikan bahawa kebanyakan tumbuhan dan haiwan di Mesir tidak berlaku perubahan dari bentuk kejadian asalnya dalam masa yang berkurun-kurun lamanya. Seterusnya, saya akan serahkan kepada saudari Amanina untuk menyambung isi yang ke-8. Nama saya Nur Amanina binti Muhammad Suhaimi alias Hasbullah, nombor metrik 067473. As-saminu wa akhirun naqul in kullama itamadahu Darwin la ya'udu an yakuna min naw'i al-musyahadati al-wasfiyati at-tabitati ay innahu la hadha zahira at-tasabihi at-tasa'idi fil kainati al-hayati bad'an min khaliyati al-ula ila al-arqa anwa'aha wa wal insan. Yang ke-8, akhir sekali ingin kita katakan bahawa pendapat yang dikemukakan oleh Darwin tidak lebih dari suatu jenis pada pemerhatian yang bersifat deskripsi yang tetap. Artinya, beliau memerhatikan fenomena persamaan yang meninggi pada kejadian hidupan, yang mana Darwin hanya memberi pendapat kejadian manusia berdasarkan persamaan atau keserupaan haiwan tersebut dengan manusia, seperti melihat kesamaan dari sudut sel hidup pertama hinggalah ke peringkat spesies yang tertinggi, iaitu spesies manusia. Walakinna ma ilaqatu hadza at-tasabuhi at-thabiti baina silsilati al-hayawanati badi'wa annaha jami'an munhadaratu min asli hayawani wahidin. Tetapi apakah dia hubungan di antara rantaian kejadian hidupan ini dengan dakwaan bahawa kesemuanya itu lahir daripada asal haiwan yang satu? Apakah tidak mungkin perbezaan di antara manusia dengan haiwan yang lalu? Umpamanya merapatkan perbezaan yang berpunca dari perbezaan substansinya atau mahiyahnya, bukan dari perbezaan dalam evolusi, sekalipun nampak ada semacam persamaan atau keserupaan. Dengan kata-kata lain, mengapa rantaian yang meningkat dalam persamaan dan keserupaan di antara haiwan, iaitu kejadian hidupan itu, tidak berasaskan persamaan atau keserupaan itu sendiri sejak dijadikan atau diciptakan oleh Allah SWT? Kalaulah ada bukti yang berdasarkan percubaan dan pemerhatian, nescaya mudahlah bagi Darwin untuk mengatasi persoalan ini. Tetapi bukan sahaja Darwin, bahkan juga pakar yang ahli dalam bidang ini yang sebelumnya atau selepasnya semuanya tidak dapat mengemukakan satu bukti pun yang seumpamanya. Ini bermakna tiada satu orang pun dari golongan orientalis dapat mengemukakan bukti untuk membenarkan bahawa dakwaan yang dibuat tersebut adalah benar. Dakwaan yang dibuat hanya berdasarkan akal fikiran semata-mata.
Bagi orang Islam, sudah diceritakan kepada kita oleh Allah SWT di dalam Al-Quran berkaitan kejadian manusia ini. Maka janganlah mudah terpedaya dengan anasir dari golongan orientalis ini. Mereka hanya ingin menyesatkan orang Islam dengan membuat pelbagai tanggapan yang jauh dari ajaran Islam yang sebenar. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami.